Arus elektrik adalah kadar pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor. Okey, cas elektrik terbahagi kepada cas positif, proton dan cas negatif, elektron. Dalam litar, hanya elektron sahaja yang mengalir. Ini adalah arah aliran elektron, iaitu dari terminal negatif bateri kepada terminal positif. Apabila elektron mengalir, arus akan terhasil. Tetapi arah aliran arus adalah sebaliknya, iaitu dari terminal positif ke terminal negatif. Arus adalah kadar pengaliran elektron melalui satu konduktor. Okey, so kita tengok satu contoh. Arus akan mengalir dari positif bateri ke mentol, ke suis dan kembali ke terminal negatif bateri. Jadi, kita nak tahu dalam litar ini berapa arus yang terhasil ataupun berapa kuantiti elektron yang boleh mengalir dalam masa satu saat. Okey, macam mana kita nak tahu? Caranya adalah kita perlu menggunakan ammeter. Okey, pada ammeter ini terdapat huruf A. Ini adalah unit untuk arus. Okey, unit SI untuk panjang adalah meter. Untuk jisim, kilogram. Untuk arus, ampere. Okey, so unit SI untuk arus, I adalah ampere. I di sini adalah simbol ataupun singkatan untuk arus. Okey, so macam mana ammeter disambung? Okey, dari terminal positif bateri disambung ke terminal positif ammeter. Terminal negatif ammeter disambung ke mentol dan mentol kembali ke terminal negatif bateri. Jadi ini adalah sambungan secara bersiri. So kita lihat rajah skema dia. Okey, bateri disambung ke ammeter, disambung ke mentol dan kembali semula ke bateri. Baik, untuk membolehkan cas mengalir kita perlu tenaga. Jadi, tenaga dapat diperolehi daripada penjana tenaga. Contohnya yang kamu biasa lihat adalah sel kering ataupun bateri. Okey, pada sel kering terdapat nilai voltan. Okey, contohnya di sini 1.2 volt untuk setiap bateri. Jadi, apa itu voltan? Okey, voltan. Voltan adalah beza upaya di antara dua titik. Okey, dua titik di sini maksudnya pada satu komponen elektrik sama ada pada terminal positif dan negatif ataupun pada kedua-dua kaki komponen tersebut. Okey, unit SI untuk voltan V adalah volt. V. Okey, so ini contoh yang diberi. Ini adalah mentol. Okey, so di antara terminal positif dan terminal negatif mentol. Okey, terdapat beza upaya. Okey, di sini keupayaan tinggi. Okey, pada kaki satu lagi keupayaan rendah. So beza upaya di sini adalah nilai voltan. Okey, so satu lagi contoh. Pada bateri, terminal positif dan terminal negatif. Terdapat perbezaan keupayaan pada kedua-dua terminal. So, itu adalah nilai voltan. Okey, so untuk kita tahu nilai voltan, kita perlu menggunakan alat yang diberi nama voltmeter. Okey, dia hampir sama dengan ammeter tetapi okey, dekat dalam unit dia adalah V ataupun volt. Okey, so untuk sambungan, okey, kalau kita hanya ada sel kering sahaja, kita nak tahu beza upaya di antara terminal positif dan terminal negatif bateri, maka kita sambung terus kepada voltmeter. Terminal positif bateri ke terminal positif voltmeter. Terminal negatif bateri ke terminal negatif voltmeter. Okey, katalah kita ada komponen elektrik yang lain. Okey, seperti switch, fuse dan mentol kat sini. So, sambungan dia pun sama. Okey, kalau kata kita nak tahu untuk bateri, berapa voltan dia. So, positif
voltmeter ke positif bateri. Negatif voltmeter ke negatif bateri. Okey, so kita lihat contoh rajah skema. Okey, disambung secara selari. Okey, positif bateri sambung dengan positif voltmeter. Negatif bateri sambung dengan negatif voltmeter. Okey, sama juga untuk mentol. Kalau kita nak tahu berapa nilai voltan dia, perlu disambung secara selari. Okey, so kalau kita nak tahu bacaan ammeter dan voltmeter, ammeter dipasang secara bersiri. Okey, manakala voltmeter mesti dipasang secara selari. Okey, so ini adalah rajah skema dia. Okey, daripada bateri terus disambung secara bersiri ke ammeter. Okey, dan disambung ke mentol, voltmeter disambung secara selari dan kembali ke bateri. Rintangan. Rintangan adalah keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik yang melaluinya. Okey, di sini terdapat dua jenis perintang. Yang pertama adalah perintang piawai yang mempunyai rintangan yang tetap. Okey, dalam mentol terdapat dawai nikrom. So, dawai nikrom ini dia akan menghadkan arus elektrik yang melaluinya. So, panjang dawai nikrom dekat dalam mentol adalah tetap ataupun tidak boleh diubah. Maka ia adalah perintang rintangan tetap. Okey, ini pula adalah riostat. Perintang boleh ubah. Okey, panjang dawai boleh diubah. Jika kita tolak ke belakang, maka panjang dawai bertambah, rintangan bertambah. Okey, jika kita dekatkan dia ke hadapan, panjang dawai pendek, rintangan pun semakin kurang. Unit SI untuk rintangan R adalah ohm. Okey, so ini adalah simbol untuk ohm. Kesan perubahan rintangan R terhadap arus elektrik I. Okey, so sekarang kita nak tengok hubungan di antara rintangan dengan arus elektrik. Pemboleh ubah dimalarkan. Bilangan sel kering, voltan. Kalau guna satu, satu je. Kalau guna dua, dua je. Tidak boleh diubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi adalah panjang dawai nikrom, iaitu rintangan. Semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan ammeter, iaitu bacaan arus. So, ini adalah gambar eksperimen. Ammeter disambung secara bersiri kepada sel kering. Okey, dan disambung kepada dawai nikrom. Okey, pembaris digunakan untuk mengetahui panjang dawai nikrom. Okey, joki akan diletakkan pada dawai nikrom. Jika joki ini diletakkan pada dawai pada bahagian yang lebih panjang, maka bacaan arus semakin rendah. Okey, manakala jika joki didekatkan, panjang dawai nikrom dikurangkan, maka bacaan arus adalah tinggi. Okey, kesimpulannya, semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. Kesan perubahan voltan V terhadap arus elektrik I. Pemboleh ubah dimalarkan panjang dawai nikrom. Okey, jika tadi kita ubah dawai nikrom, sekarang kita tetapkan dia. Tidak boleh diubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah bilangan sel kering, voltan. Okey, dan pemboleh ubah bergerak balas bacaan ammeter. Okey, jika disambung dengan satu sel kering, maka bacaan ammeter adalah rendah.
jika kita tambahkan bilangan sel kering, bermakna bilangan ataupun nilai voltan bertambah. Maka bacaan ammeter juga akan bertambah. Kesimpulannya, semakin besar voltan, semakin besar arus elektrik yang mengalir. Okey, jadi kita boleh simpulkan hubungan di antara arus, voltan dan rintangan. Daripada eksperimen 1, semakin besar rintangan, semakin kecil arus yang mengalir. R bertambah, I berkurang. Eksperimen 2, semakin besar voltan, semakin besar arus elektrik yang mengalir. V bertambah, I bertambah. Okey, so kesimpulannya adalah V sama dengan I darab R. V sama dengan I, R. Ini adalah hukum Ohm yang menyatakan arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan. Maksudnya, kalau voltan bertambah, arus bertambah. Kalau voltan berkurang, arus berkurang. Yang melalui dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik yang lain adalah tetap. Contohnya kat sini kita tetapkan adalah R, rintangan. Okey, so kalau rintangan tetap, maka arus akan berkadar terus dengan voltan. So ini adalah graf, okey, arus melawan voltan. So, graf ini adalah graf berkadar terus. Okey, kita tengok untuk mengingati hukum Ohm. Okey, V sama dengan I, R. Masukkan ke dalam segitiga. V, I, R. Atas dan bawah maksudnya bahagi, kiri dan kanan maksudnya darab. Okey, jika kita nak cari nilai voltan, okey, kita tutup V, maka kita akan dapat yang di bawah bersebelahan, iaitu I darab R. Jika kita nak cari nilai I, maka kita tutup I dan kita akan dapat V bahagi R. Jika kita nak cari R, maka tutup R dan kita akan dapat V bahagi I. Kita tengok satu contoh. Satu cerek elektrik menerima bekalan elektrik 240 volt. Rintangan cerek elektrik ialah 15 ohm. Berapakah arus elektrik yang mengalir melalui litar itu? Maklumat yang diberi. Voltan 240 volt. Rintangan 15 ohm. Arus adalah, so kita nak kira arus. Jika kita nak kira arus, kita akan tutup I, maka kita akan dapat V bahagi R. So, arus I adalah voltan 240 volt bahagi rintangan 15 ohm. Dan kita akan dapat jawapannya arus bersamaan 16 ampere.